Masalah, dia kata marah itu bagaimana mengenal dan juga bagaimana hakikatnya. Macam mana nak tahu yang kata marah ni? Dia kata tersebut di dalam Al-Gharib, nama kitab. Marah itu ialah gelora darah di hati mau membela diri. Itu yang kata marah. Dia main bergelora. Dia main ketang dada. Dia main satu, tu marah. Siapa biasa marah dia tahu. Dia main ni, dia jadi lagu meramang bulu roma, dia jadi lagu macam, itu marah. Dia kata gelora yang main di dalam hati seseorang manusia. Maka kerana itu sabda Nabi SAW, Nabi kata ittaqul ghadab fa innahu jamrah tuqadu fi qalbi bani adam alam yarau ila intifakhi audajih wa hamrati ainai. Maksudnya, takutlah oleh kamu semua akan marah. Nabi kata ittaqu al-ghadab. Selalu dia kata ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ini Nabi kata ittaqul ghadab, takutlah dengan marah. Marah ni bila dia mai, 1000 kemungkinan boleh jadi. Marah macam apa saya? Tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihi salam marah apabila tengok Bani Israel dengan satu Qibti bergaduh. Nabi Musa ni dia belah mana? Bani Israel ke Qibti dia ni? Bani Israel. Nabi Musa ni Bani Israel. Qibti ni belah keturunan siapa? Firaun. Firaun Qibti. Jadi semangat bangsa tu ada. Macam kita lah tuan-tuan. Kita orang Melayu. Kok mana pula ada semangat Melayu tu. Tengok ada aksiden tepi jalan, kita slow kereta buka tingkap. Orang kita ke? Orang kita tu maksud dia apa? Orang Pais ke orang Menoh? Dah bukan macam tu. Orang kita ke? Orang daripada budak kita? Maksudnya apa? Budak Melayu. Kita guna istilah tu. Orang kita. Allah menyebut bagi signal pergi parking tepi, turun mai. Padahal bukan adik-beradik, bukan orang kampung. Budak kita ya. Dia ada dalam diri kita. Tersombonglah. Dan bangsa ni tuan-tuan, kita tak boleh buang. Islam boleh terkeluar daripada diri kita. Islam boleh terkeluar. Orang boleh murtad. Bila murtad, Islam dah terkeluar daripada diri dia. Tapi Melayu, tuan-tuan ambil pahat ke, ambil martun, katok pun tak keluar. Melayu duduk dalam diri kita. Pasal kita Melayu. Semacam mana Nabi SAW sendiri, masa khutbah di Arafah, Nabi sebut, Ana Muhammad, Ana Arabi, Ana Makki. Nabi kata, aku Muhammad, aku orang Arab. Nabi bangga dengan bangsa dia. Dan aku orang Makkah. Tak salah. Yang salah ni apa dia? Yang salah ni apabila antu'ina qaumah ala zulm. Apabila kita tolong kaum kita, bangsa kita, sedangkan dia zalim. Kita kata dia betul. Itu salah. Mengasihi, menyayangi bangsa sendiri tidak salah. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hadis ni Nabi kata apa? Ittaqul ghadab. Nabi kata hendaklah kamu takut dengan sifat marah ni. Pasal apa? Marah ni dia boleh menjadi pintu kepada 1000 kejahatan boleh jadi dengan sebab marah ni. Kerana bahawasanya ia seperti sepotong api yang menyala di dalam hati anak Adam. Marah ni dia macam satu api ni duk menyala dalam hati kita. Tidakkah sekalian kamu lihat kepada naik gelembung orat leher kamu? Dalam hadis, bila orang marah ni kita tengok ni orat tengkok ni dia naik cekang, tu marah tu. Itu sebab saya buh collar pergi rapat aku ni. Tuan-tuan tak boleh tengok kan. Bila orang marah ni kita tengok orat ni dia naik cekang ni, dia mengelembung, dia cekang tu, menunjuk kata apa? Dia duduk tahap stres yang cukup tinggi. Itu sebab orang ada blood pressure ni, ada high blood pressure ni, dia tak boleh marah-marah ni, tak boleh. Anak-anak kalau tahu mak dia, kalau tahu ayah dia ada high blood pressure, ada darah tinggi, jangan pergi buat pasal bagi orang tua ni naik angin tak pasal-pasal. Dia boleh tak pasal-pasal, dia collapse, dia rebah. Pasal apa tuan-tuan? Darah tembak naik sampai hujung rambut dia, habis dia. Terus jatuh keras kediam, sengap, hantar pergi hospital, doktor cek, doktor kata apa? Ada blood clot dekat otak dia. Ada satu darah beku di otak. Doktor dengan muka sedih main dok abang, dia kata, dia ada marah siapa-siapa ke?
Kawah jadi punca marah lari lah. Abang kau hak lain pakai duduk juga tengok adik dia main telan bagi tinggal kasut hang punya pasal ayah jadi macam ni. Nak buat apa lagi? Dia duduk atas kaki tak sedar diri dah. Saat doktor mai pula abang kata kami terpaksa buat operation. Kami kena bedah otak dia, buang blood clot. Darah beku kena buang. Anak cerdik sikit tanya, doktor kalau operate buang ayah boleh okey balik tak? Yang tu kita serah dekat Allah. Ayat tu kita tak mau dengar. Tapi memang itu ayat dia. Dia kata yang tu kita kena serah dekat Allah lah. Saya usaha. Kami akan buat yang terbaik. Selebihnya kita doa banyak-banyak. Kita duduk dengar tu naik semak perut. Dia bagi surat suruh saya. Nak saya apa ni? Saya lagi mati kata aku pisang bagi orang tuan ni mati. Tuan-tuan, cerita dia apa dia? Cerita dia pada awal. Hampa jangan bagi dia marah. Itu cerita dia. Masa dah jadi macam ni, nak pergi bergaduh adik-beradik, nak pergi cekak kola baju doktor, suruh selamatkan ayah, tak guna. Tadi ni, jangan jadi asbab. Jangan menjadi sebab kepada orang tua ni marah. Pasal dia darah tinggi, dia tak boleh marah. Betul tak betul hak agama kata? Betul. Tapi kita selalu tak mau nak dengar apa yang Nabi SAW kata. Pak tuan-tuan? Baik. So dia kata apa dalam hadis ni? Kamu akan tengok orang marah tu naik gelembung orang lehernya dan merah dua biji matanya. Biji mata dia menyala merah macam tu. Kena ni juga kadang-kadang dia merah tu pasal daun ketum pun boleh jadi juga. Dia ni marah apa tak pasal apa? Dia tak marah apa. Dia kena daun ketum dua koleh supaya dia jadi macam tu. Dan kata Al-Qistallani maknanya jauhkan dirimu daripada asbab yang boleh membawa kepada marah. Jangan datangkan apa-apa yang boleh membawa kepada marah. Baik. Kemudian dia kata masalah marah itu menyukakan syaitan. Yang seronok bila manusia jadi marah, bergaduh, berbunuh-bunuh, bermusuhan ni siapa yang seronok? Syaitan seronok. Itu last sekali. Syaitan seronok bila tengok kita sama kita, orang Islam sama orang Islam berbalah. Masya Allah. Saya tengok satu video, mereka buat posting masuk dalam Facebook. Satu video cerita tentang syekh-syekh kaya di UAE. United Arab Emirates, UAE. Emirat Arab Bersatu. Kegilaan mereka ni apa dia? Race unta. Sehingga kan mereka buat apa? Untuk nak buat ni, hobi mereka race unta ni, mereka beli budak-budak Islam daripada negara-negara susah. Mereka beli budak, tuan-tuan balik lagi masuk internet, tengok video tu. Masya Allah. Mereka beli budak-budak daripada Bangladesh, mereka beli budak-budak daripada India, buat masuk mai ke negara mereka, bagi duduk lau ayam kita elok lagi daripada tempat budak-budak ni duduk. Tidur atas pasiak, padang pasiak ni. Lepas tu ada tempat penyeksaan pula di tempat budak-budak tu duduk. Kalau budak ni tak bangkit pukul 3, pukul 3 kena bangkit untuk nak training cara naik unta race ni. Kalau tak bangkit dia ikat tangan budak tu dua belah, tu goyang-goyang kaki. Tibai budak tu dah budak 3 tahun umur. Ada pula reporter boleh menembusi masuk ke tempat tu ambil gambar tentang kehidupan budak-budak ni, tentang macam mana budak-budak ni didera. Tuan-tuan nak bercakap apa pasal musuh Islam buat naya orang Islam? Kalau Islam sama Islam pun buat naya macam tu. Tuan-tuan nak marah apa? Mereka duk buat dekat orang Islam. Kalau orang Islam Syria sendiri duk bunuh anak orang Islam Syria. Tuan-tuan nak marah apa kepada negeri-negeri barat pasal mereka duk buat naya, duk buat tahana, duk dera, duk buat bagi susah orang Islam. Kalau sekiranya orang Islam sendiri di Mesir bunuh orang Islam Mesir. Semua kena start balik daripada awal. Buang kemarahan daripada hati kita ni. Tengok saudara sama seagama ni dengan tengok kasih sayang. Dia kena dah buat macam tu tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada kalau keadaan nanti mai lagi worse, lagi teruk nanti mai ke depan esok ni. Jangan lupa yang tu homework balik tengok tu. Yang race unta di UAE ni, United Arab Emirates ni. Masya Allah tuan-tuan. Mana dengan reporter duk buat gambar nak pergi ambil, polis dia duk halau tak pergi ambil gambar. Penderaan budak umur 3 tahun.
Dah ada juru bahasa pula tengah. Orang putih ni tanya juru bahasa ni, tanya balik. Depa bagi hang makan tak? Depa bagi hang makan apa? Depa pukul hang tak? Budak ni jawab pun takut-takut. Duk tengok kiri kanan, takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semua benda ni nak kena buat balik. Pasal apa? Pasal sistem yang ada dalam masyarakat seluruh dunia hari ni macam tu punya teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata marah ini menyukakan syaitan dan mengundurkan malaikat. Syaitan suka tak apa, malaikat reverse, malaikat ghostan belakang. Malaikat tak mau kepada orang yang duk marah-marah ni. Demikianlah tersebut di dalam hadis sebagai riwayat daripada Ibnul Musayyib. Katanya dia dalam antara Nabi SAW duduk, ada serta Nabi beberapa orang sahabat. Dia cerita, dia kata satu hari Nabi duduk, sahabat duduk dah ramai sekali dengan Nabi. Tiba-tiba mempermaki satu orang laki-laki akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, manusia yang Nabi kata kalau tak Abu Bakar di sebelah kaki penimbang, ambil semua manusia ada, bos sebelah satu lagi. Lebih berat amal baik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya hebat tak Abu Bakar ni? Sangat hebat. Tiba-tiba Abu Bakar duduk dengan Nabi, mai satu orang depan, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Biasalah kalau kena maki ni, biasalah. Sayyidina Abu Bakar pun kena maki, Nabi pun kena maki. Lagi teruk yang maki Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang kafir, orang Islam. Dia mai depan Sayyidina Abu Bakar, depan Nabi, dia maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka disakitinya akan hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia maki, dia saja kata benda-benda yang bagi Abu Bakar sakit hati. Macam tu. Tetapi tidak dipedulikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dengar dia duduk maki, dia boleh duduk senyum gitu. Tuan-tuan boleh? Mai duduk maki depan-depan public, depan semua orang ni mai duduk maki. Tuan-tuan boleh senyum, alhamdulillah, 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 boleh. Abu Bakar As-Siddiq dia boleh buat tak peduli kepada orang duk maki dia, bahkan diam ia dan tidak dijawabnya makian itu. Kemudian disakiti lagi oleh laki-laki itu akan Abu Bakar. Diam juga Sayyidina Abu Bakar. Dia tengok Abu Bakar tak jawab, dia makam, dia lagi hangat, dia maki lagi cukup-cukup. Kau-kau dia bagi. Abu Bakar diam juga, tak jawab. Maka disakitinya lagi akan Sayyidina Abu Bakar itu. Maka Abu Bakar pun membalas maki. 3 kali dia pun tak boleh ada tadi ni. Wallapai penampak sudah. Dia mai. Pasal apa? Abu Bakar pun manusia. Tapi boleh bagi sampai 3 round ni dah cukup baik tuan-tuan. Sekali maki buat tak tahu, sambung lagi sekali, boleh buat tak tahu, cukup baik tu. Kita tuan-tuan, ya Allah. Kawan tu baru jegir, tanya dah hang mau apa? Baru jegir, tak kata apa lagi. Baru jegir aja. Hang mau apa? Apa jegir-jegir apa? Ada hutang. Oi, kita ni. Nama Bakar juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kena maki 1 round, dia boleh tak kata apa. Kena 2 round, dia boleh tak kata apa. Kena 3 round, dia jawab. Bukan dia maki, dia jawab balik. Nak kata yang hang kata tu tak betul. Fitnah. Aku tak buat benda tu. Nak abang lagu tu aja. Bila didengar oleh Nabi SAW akan yang demikian itu, maka Nabi bangun daripada tempat duduk tu. Bila Abu Bakar jawab balik, orang duk maki dia ni, bukan maki balik, jawab balik, mempertahankan diri. Bila jawab aja, Nabi bangkit pi. Nabi tunjuk macam tu, dia bangkit, dia pi. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, marahkah tuan hamba kepada hamba ya Rasulullah? Yang kata sahabat Nabi, mereka tak boleh. Hayang muka Nabi berubah pun mereka dah rasa bersalah. Ni kepulak Nabi bangkit pi. Allahu Akbar. Abu Bakar baru jawab kata, apa yang hang kata kat aku tu tak betul. Itu fitnah. Aku tak buat macam tu. Nabi bangkit. Dia tinggal dah kawan ni. Tak ada gunalah aku layanan. Dia pergi ikut Nabi SAW. Dia sampai dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, marahkan Tuhan hamba kepada hamba. Tuhan marahkah dekat saya? Maka sabda Nabi SAW, telah turun malaikat daripada langit membohongkan apa yang orang maki kamu tadi. Masa kawan tu mai duk kata dekat hang macam-macam, hang tak jawab apa, hang tak tahu. Allah hantar malaikat mai duk depan jadi lawyer hang.
Allah hantar malaikat mai duduk depan, malaikat nafikan tuduhan orang tu dekat hang. Nabi kata, maka tak kala kamu lawan akan dia, lenyaplah malaikat itu. Tapi bila hang start jawab, hang kata, dah, saya tak buat macam tuduhan. Banyak tu hang kata, malaikat tinggal hang. Nabi kata, dan duduk syaitan bersama dengan engkau. Syaitan sudah ambil alih tempat malaikat duduk tadi. Nabi kata, maka tiadalah aku mau duduk kalau sekiranya begitu keadaannya beserta syaitan. Nabi kata, malaikat pun tinggal hang, syaitan mai duduk ganti, aku tak boleh duduk sama dengan syaitan. Aku terpaksa tinggal hang. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud, dan hadis itu mursal dan muttasil. Tuan-tuan buka di dalam Sunan Abu Daud, dia kata hadis itu statusnya hasan. Hadis hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita, tuan-tuan, orang kata kat kita, katalah. Tak payah pergi jawab lah. Tak payahlah. Padan dengan malaikat turun mai jawab. Kalau betul, mereka fitnah kita.